Percobaan 1 2 3 3. Percobaan 1 2 3 3 2 1. Percobaan 1 2 3 3 2 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi saudara pengurusi, Tuan Imam, saudara yang menganjurkan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah, anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur alhamdulillah, kita masih lagi berada di permukaan bumi Allah. Apabila sampai masa dan ketikanya kelak, kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dengan arti kata yang lain, kita barangkali sedia maklum, ketika berada di permukaan bumi Allah, hidup hanya sementara waktu. Siapapun diri kita, katalah kita ni sebagai seorang raja, menteri, wakil rakyat, orang yang berkedudukan, ada nama, orang kaya, hartawan, atau orang biasa-biasa sahaja. Siapapun diri kita ni, kita tetap meyakini bahawa sampai masa dan ketikanya kelak, kita akan meninggalkan dunia, walaupun ketika itu kita belum membuat persiapan dan persediaan. Kadang-kadang kita teralit, kita lalai alpa dan leka. Bekerja, tiba-tiba sesak nafas, langsung Allah ambil nyawa kita. Tidak sempat kita mengakhiri kehidupan tadi dengan ibadah, dengan amal soleh. Kita tak menafikan, bukan kerja tu amal soleh, amal yang tidak baik, tidak. Cuma kita nak
peringat, jangan sampai terlalai, terleka, teralih. Bekerja, tiba-tiba dia terlupa kewajipannya kepada Allah. Dengan alasan barangkali, maaf, saya terpaksa kerja kuat, kerja keras. Pasal mungkin dia beralasan, dia berhujah, lama dah cuti. Bukan nak saja-saja cuti, tapi pasal lockdown. Kemudian baru dibuka perindustrian, saya kena kerja kuat. Nak cover setahun yang terdahulu, ya, kita tak menafikan bolehlah you kerja, tapi kewajipan tanggungjawab yang utama kepada Allah selesaikan terlebih dahulu. Sebab itu dalam suratul Jumu'ah juzuk yang ke-28 pada ayat yang ke-10, perhatikan ayat tersebut dengan sebaik mungkin. Allah kan berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ar. Apabila kamu telah selesai daripada salat, ayuh, kata dia Allah, bertaburanlah kamu di permukaan bumi Allah. Kalau kita baca sejarah di zaman lampau, di zaman Bani Israel, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Yahudi ni hari kemuliaan, hari ibadah kepada mereka adalah hari Sabtu. Yang hari Sabtu tu stop. Hari Sabtu ni khas untuk ibadah orang Yahudi. Tidak boleh dia bekerja, bermula daripada terbit matahari sampai terbenam matahari, ghurub syams, waktu maghrib. Bermaksud tempoh yang lebih kurang subuh ke maghrib yang 12 jam itu tak boleh kerja. Itu di zaman lampau, di zaman Bani Israel. Begitu juga orang Nasrani, hari kemuliaan, hari keistimewaan mereka hari Ahad. Sama seperti Yahudi, mula daripada subuh. Selesai azan subuh, maaf, you dah tak boleh buat kerja, ibadah terus. Sampai bila? Sampai waktu maghrib, ghurub syams. Tapi umat Nabi Muhammad SAW sebentar saja. Azan waktu subuh, azan waktu Jumaat, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Mari salat, mari menuju kepada keberjayaan, keberuntungan. Azan pada hari Jumaat waktu zuhur. Ganti, selain daripada Jumaat zuhur, tapi hari Jumaat khas, waktu yang sama. Cuma bezanya zuhur 4 rakaat, Jumaat 2 rakaat. Azan tetap sama waktunya. Kan dalam Quran pada ayat yang ke-9 Allah berfirman, surah Al-Jumu'ah, iza nudiya lis-salah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru pada hari Jumaat. Ketika mana kamu mendengar seruan azan pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah. Iza nudiya lis-salati min yaumil Jumu'ah. Azan pada hari Jumaat itu laungan, seruan. Hentikan dulu urusan duniawi, hentikan dahulu, buat sementara waktu. Saut seruan Allah. Kemudian kata dia Allah, wazarul bai', tinggalkan urusan jual beli. Fas'au ila dzikrillah, segera kepada mengingati Allah. Ke masjid dulu, selesaikan solat dulu. Di hujung ayat Allah sebut zalika khair, yang demikian itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Tapi bila dah selesai solat, fantashiru fil ar wabtaghu min fadlillah, cari kurnian Allah, cari rezeki Allah di permukaan buminya ni, masya Allah. Wadhkurullah, di samping itu ingat ke Allah. Kamu nelayan, kamu petani, kamu pesawah, kamu penternak, apa saja kerjaya kamu, selesai solat, ayo, kata dia Allah, teruskan urusan kehidupan duniawi. Maksudnya Islam ni hanya sebentar. Yahudi sehari suntuk, begitu juga Yahudi.
Maka sebab itu kita jangan lupa alpa dan lalai bekerja sampai waktu dan ketika kewajipan kita kepada Sang Pencipta stop. Sementara waktu. Sebentar sahaja. Kita solat ni tak lama. Lebih kurang 5 minit. Itu pun sebenarnya 5 minit ni lama. Coba tuan-tuan set masa. Solat zuhur. Oh, tepat pukul 1.30. Allahu Akbar. Masa nak solat tu tengok dulu. 1.30. Selesai kita iqamah, Allahu Akbar. Okay. Bermula daripada iqamah kita tengok 1.30. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Agak-agak berapa minit? Saya sering cek tak sampai 5 minit. Itu kita lah yang dah berumur. Kita bertamak nina. Coba kalau ala Charles Chaplin, tak tahulah seminit 2 minit barangkali. Anak saya perhati tengok, ya Allahu Akbar, cepatnya. Kita baru seminit, kita baru 1 rakaat, dia dah 4 rakaat. Di samping itu kata dia Allah dah kita cari rezeki, selesai solat cari rezeki, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ingat kepada Allah dengan ingatan yang banyak, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berbahagia dunia dan akhirat. La'allakum tuflihun, beruntung. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada ayat di awal mukaddimah tadi. Saya baca satu ayat. Ayat Allah dalam surah Al-Baqarah, yang ayat ini menceritakan, menjelaskan kepada kita yang Allah perintahkan hamba-hambanya yang mengimani, mempercayainya, agar membuat persediaan perbekalan. Surah Al-Baqarah juzuk yang kedua ayat 197. Walaupun betullah ayat ni pada asalnya cerita tentang haji. Orang yang nak mengerjakan ibadah haji ini mesti ada al-istita'ah, ada kemampuan. Salah satu di antara kemampuan cukup perbekalan, perbelanjaan, ada kenderaan yang boleh menyampaikan, tak boleh jalan kaki. Maksudnya tak boleh jalan kaki orang yang jauh daripada kota Makkatul Mukarramah ketika akan mengerjakan ibadah haji, jangan jalan kaki. Dia daripada Yaman, dia daripada Qatar, daripada Iraq, daripada Mesir, tak boleh tu. Pasal berjalan kaki akan memudarakan, sebab itu Allah perintah berbekal. Walaupun ayat ni pada asalnya khususiahnya tentang haji, tetapi kaedah usul fiqh menyebut al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Ada satu kaedah usul fiqh. Betul lah ayat ni pada asalnya cerita bab ni, tapi keumumannya boleh diterima pakai dalam semua permasalahan. Secara umumnya Allah perintah watazawwadu, berbekallah olehmu. Bila kita kaji dalam ilmu nahwu was sarf, kalimah watazawwadu itu fi'lul amar. Apa maksud fi'lul amar? Perintah. Bila ianya merupakan kalimah perintah daripada Allah, kalimah amar mengandungi dua pemahaman. Pertama, perintah Allah ni pertama mesti wajib. Pasal Allah yang perintah mesti buat, hukumnya wajib. Yang kedua, perintah Allah yang hukumnya mandub. Apa maksud mandub? Hukumnya adalah sunnah. Artinya yang pertama tadi kalau wajib, no choice, tak ada pilihan. Perintah Allah yang hukumnya wajib, kita tak ada pilihan, mau tak mau kena buat. Kena menyaut seruannya, fattaqullaha mastata'tum, mengikut kadar kemampuan. Pasal perintah Allah hukumnya wajib, mau tak mau you kena buat. Contoh, solat fardu 5 waktu. Salat fardu 5 waktu, kesepakatan para ulama, nas qat'i yang Allah sebut dalam Quran, aqimus shalah. Banyak dalam Quran, contohnya surah Al-Baqarah juzuk yang pertama ayat 43.
wa atu zakah warka'u ma'ar raki'in, dirikan olehmu akan salat, keluarkan olehmu akan zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama dengan orang yang rukuk. Ayat Al-Quran ini turun ke Nabi yang berbentuk umum. Nabi memperincikan, Nabi mentakhsiskan. Allah perintah kita salat, salat yang wajib, khamsu salawat fil yaum wal lailah. Ini disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, salat 5 waktu itu diwajibkan, difardukan oleh Allah ke atas kamu pada waktu siang dan malam. Nah, bila hukumnya wajib yang Allah perintah, mau tak mau kita kena buat, cuma mengikut kadar kemampuan. Oh maaf, dia tak boleh berdiri kerana penyakit. Contoh sahabat Nabi namanya Imran Al-Husain. Kuntu bi bawasir ya Rasulullah. Aku ni dihinggapi penyakit bawasir. Bawasir itu bahasa Arab, kita sebut buasir. Bahasa Arab ke kita tiru Arab atau Arab tiru Melayu? Coba tuan. Bahasa Melayu lah Ustaz, Arab tiru pakai bahasa kita. Bawasir bahasa Arab, kita pun sebut perkara yang sama, cuma kita buasir, buah. Mereka sebut bawa, ada alif, bawasir. Kita sebut buasir. Kalau sebut bahasa ni buasir, di depan Arab disenyum. Oh, lidah orang Melayu berat, menggeliat lidah. Dia faham. Macam kita sebut perkataan kalimah mayan. Bahasa Arab yang tepat, yang benar, fusah, orang Arab sebut mayit. Mayit, ianya bersabdu mayit. Kita sebut mayan. Dia senyum. Dia faham, cuma dia, oh orang Melayu, kesian orang Melayu, terkehel lidah nak sebut mayit itu susah disebut mayat, tapi faham. Kita sebut mayat, mayat. La, mayit, bukan mayit. Apa orang Arab ni mengada-ngada? Mayat, mayat bahasa Melayu, mayitun bahasa Arab. Nah, kembali pada hadis tadi, kuntu bi bawasir ya Rasulullah. Aku dihinggapi penyakit buasir, boleh dah aku salat dalam keadaan duduk? Apa Nabi jawab? Salli qa'iman. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Fa in lam tastati' fa mustalqiyan. Salat dalam keadaan berdiri. Kalau tak mampu baru duduk. Kalau tak boleh duduk, boleh kamu menelentang. Nah, sebab itu Islam tu dia bukan membebani, bukan menyusahkan, bukan menyukarkan. Tak boleh begini-begini. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Surah Al-Baqarah juzuk yang ke-3 ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan kadar kemampuannya. Artinya kita nak bagi tahu, kita nak mencontohkan pasal wajib. Mau tak mau you kena buat, cuma mengikut kadar kemampuan. Tak boleh berdiri solat fardu tadi duduk, tak boleh duduk, boleh mengereng, tak boleh mengereng, boleh kamu menelentang. Cuma jangan langsung tertidur, sudahlah. Dia bab tidur ni bukan baring, bukan menentang, duduk pun boleh tidur. Jangankan duduk, masa solat saya pernah kuliah subuh satu tempat, tak payahlah cerita, sebelah saya tengah solat tasyahud akhir solat subuh, saya kuliah subuh tempat tu, asyhadu alla ilaha illallah. Kita solat bukan kita perhati orang solat, tapi pasal duduk di sebelah, pasal mata yang tengok ke depan ni, dia pun ada juga 70% boleh ke kanan, boleh ini belah kiri ni ada yang tidur. Gitu contoh. Kan? Dia boleh nampak walaupun kita mata kita fokus ke depan, tapi 70% ada ke kanan ke kiri. Tengah solat ni sahabat kita ni asyhadu alla ilaha illallah, berdengkur dia. Tak apalah, kita bagi salam. Macam mana saya boleh tahu? Bagi salam tu very clear. Tadi dengar, pasal kita tak tengok. Assalamualaikum warahmatullahi.
Tapi yang heran tak jatuh. Saya pun pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun tepukannya. Saya kata, maaf Tuan. Tuan tadi tidur, salat Tuan sudah batal. Kerana hilang akal. Sebab Tuan sudah berdengkur. Tapi saya bisiklah, saya tak ada cakap kuat-kuat kat dia. Cakap kuat-kuat marahlah dia. Mengaibkan dia orang dengar. Minta maaf Tuan. Tuan tadi salat batal sebab Tuan tidur. Dalilnya Tuan berdengkur. Jadi kena salat sekali lagi. Uduk macam mana Ustaz? Sekali lagi pergi uduk. Tak ke kita duduk, tidur duduk, punggung tak bergerak? Tak, lebih baik kamu uduk. Itu sahaja. Khuruj minal khilaf, keluar daripada khilaf. Kan? Tapi yang konformnya, yang pastinya salat batal. Kerana bila kita salat kena sempurna akal. Sebab itu orang gila dia tak dituntut untuk salat. Kalau dia salat pun tidak diberi pahala. Meninggalkan salat bagi orang gila juga tak berdosa, pasal dia tak siuman. Dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah bersumberkan daripada Ali radhiyallahu an, apa Nabi sebut? Rufi'al qalam an thalathin. Diangkat qalam 3 golongan. Maksudnya 3 golongan manusia ni tak ditulis, tak dicatat dia buat kebaikan pahala, tak dicatat dia buat jahat berdosa. 3 golongan diangkat. Salah satu di antara 3 golongan tu Nabi sebut wa anil majnun hatta yufiqah. Orang gila sehingga dia sedar daripada gila. Sebab itu orang gila tak dituntut. Tidak termasuk golongan taklif. Dan para ulama mengkiaskan orang tidur. Kerana dalam hadis tadi juga menyebut wa anin naimi hatta yastaiqiza. Orang tidur sehingga terjaga daripada tidur. Tempoh azan subuh tu memang dia tidur, bukan dah dengar. Dia tidur pukul 2 pagi. Azan subuh katalah 5:56 minit. Azan subuh dia tak dengar, memang dia tidur. Waktu berakhir pukul 7:05 minit. Terjaga 7:10 minit. Tempoh waktu subuh tu dia tertidur, terjaga 7:05 minit, dia sudah meninggalkan salat fardu subuh. Berdosa dah? Tidak. Pasal terangkat qalam, tidak dicatat. Faham? Kita tinggal bab, kita bukan nak bicara bab. Kembali kepada ayat Al-Quran tadi, bila dikaji para ulama, surah Al-Baqarah, ayat tadi surah Al-Baqarah, kita lihat perbahasan para ulama. Surah Al-Baqarah ni adalah surah yang terpanjang di dalam Al-Quran. Berapa banyak bilangan ayatnya? 286. Juzuk yang pertama selesai, juzuk yang kedua selesai, suku masuk juzuk yang ketiga. 2 juz suku. Dan bila diperhatikan, diperhalusi, ulama tafsir menyebut dia merupakan surah yang ke-87 turun mengikut urutan surah demi surah turun. Surah yang ke-87. Apa maksudnya? Kan Al-Quran ni 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat. Boleh ingat tuan-tuan? Yang ni boleh ingat Ustaz? Tang yang 87 tu entahlah, wallahu alam. Masa ni ingat, lepas ni lupa. Gitu. 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat Al-Quran. Baik. Mengikut susunan, dia surah yang ke-87. Kan surah yang pertama turun ayat 1 sehingga ayat yang kelima surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul? Surah Al-Alaq, segumpal darah. Kemudian surah yang kedua turun surah Al-Qalam, atau dinamakan juga surah Nun.
juzuk yang ke-29. Kan dalam Quran ada surah Nun wal qalami wama yasturun. Itu surah yang kedua. Surah yang ketiga surah Al-Muzammil, juzuk yang ke-29. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Surah yang keempat adalah surah Al-Muddathir, juga juzuk yang ke-29. Yang kelima surah Al-Fatihah. Dan mengikut susunan tadi, yang pertama, kedua, ketiga, surah Al-Baqarah ni diturun mengikut susunan surah yang ke-87 dan dia turun di Madinah. Kerana Quran yang 114 surah tadi turun di dua tempat. Surah-surah yang turun di Makkatul Mukarramah ada sebanyak 86 surah. Surah-surah yang turun di Madinah ada sebanyak 28 surah. 86 plus dengan 28, totally 114 surah. Boleh faham tuan? Faham Ustaz, tapi tak berapa ingat. Baik, kembali pada surah Al-Baqarah tadi. Para ulama usul menyebut watazawwadu, yang Allah perintah ni bukan hukumnya sunat tapi wajib. Kalau kita mengimani Allah, kita orang yang beriman, bersyahadah, kita wajib menyahut seruannya, watazawwadu, berbekallah olehmu. Oh, Allah suruh kita berbekal yang hukumnya wajib. Bekal apa? Sebab itu ayat tu dia tak berhis itu. Sebab bila Allah sebut bekal, nanti kita jadi confused. Bekal apa? Makan minumkah, pakaiankah, amalankah? Apa yang nak dibuat bekalan? Kalau kita nak musafir, tahulah wang ringgit, makanan, minuman, pakaian yang mencukupi tempoh kita bermusafir, kita berbekal, kita tahu apa persiapan, persediaan. Yang ni apa pula? Oh, Allah menyudahkan ayatnya, fa inna khaira zadit taqwa. Bahawa kita faham, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Oh, Allah suruh kita bertakwa kepadanya. Wattaquni, Allah perincikan lagi, wattaquni ya ulil albab, bertakwalah olehmu kepadaku. Oh, wahai orang-orang yang mempunyai akal pemikiran yang sempurna. Bermaksud Allah perintah kita berbekal. Bekalan apa? Takwa. Kita barangkali dah membahas kalimah takwa. Bila kita lihat dalam surah Al-A'raf, juzuk yang ke-8 ayat 26, di pertengahan ayat Allah sebut begini, walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian orang-orang yang bertakwa itu yang lebih baik. Allah membuat perumpamaan takwa ni pakaian. Tahu pakaian? Kerana kita hidup ni, kita tak pernah berpisah dengan pakaian. Hatta dia orang gila. Orang gila dia tak berbaju, dia tak bercapal ke hulu ke hilir, utara selatan, tak berkasut dia, tapi dia paling tidak dia pakai suspender. Tetap dia berpakaian. Kita bersendirian duduk di rumah. Contoh, walaupun anak-anak, isteri kita balik kampung, duduk sendiri di rumah, kita pun tak akan telanjang. Kita mesti berpakaian. Betul? Maksudnya, walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik, kata dia. Maksudnya kamu jangan pisahkan diri kamu dengan takwa di mana jua kamu berada. Macam pakaian. Hatta bila kita meninggal, kita pun dikain kapankan, dipakaikan. Masa kita hidup, kita pakai sendiri. Kan? Tapi bila kita meninggal, tetap kita dipakaikan oleh orang lain. Maksudnya tak pernah kita berpisah dengan pakaian. Artinya kalimah takwa, perkataan takwa, kamu jangan pisahkan dengan diri kamu di mana bumi kamu berada. Faham tak? Nah, sebab itu Nabi SAW ketika mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman. Siapa dia Muaz? Muaz bin Jabal ni sahabat Nabi, seorang alim, seorang faqih. Dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin,
maaf, dalam kitab Dalilul Falihin karangan Syekh Muhammad Allan, kitab bahasa Arab. Nabi pernah menyebut tentang Muaz, pujian Nabi kata Muaz, apa kata dia Nabi? Alimun ummati bil halali wal haram Muaz bin Jabal. Sa'alim-alim di kalangan umatku, walaupun dia sahabat tapi Nabi sebut umatnya. Sa'alim-alim di kalangan umatku yang mengetahui tentang hukum hakam halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Sangat beruntung dan sangat bertuah Nabi puji Muaz bin Jabal. Dan Nabi pernah berpesan dekat Muaz bin Jabal ni ketika selesai solat. Habis solat Nabi pegang tangan, subhanallah. Nabi pegang tangan, ya Allah, sangat beruntung dan bertuah sahabat yang dipegang Nabi tangannya oleh Nabi. Lalu Nabi kata apa dekat Muaz? Tuan-tuan boleh merujuk hadis ni dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Beliau wafat tahun 676 ketika berusia 45 tahun. Ini sejarah Imam An-Nawawi. Nabi pegang tangan Muaz bin Jabal. Ya Muaz, inni uhibbuk. Wahai Muaz, sesungguhnya aku ni sangat mengasihi, sangat menyayangimu. Allahu Akbar. Sangat beruntung sahabat Nabi yang bernama Muaz. Pasal Nabi pegang tangannya, Nabi zahirkan dengan lisannya, Nabi ungkapkan kalimat inni uhibbuk. Kalau bahasa Inggris, I love you. Tak betul ke tidak, wallahu a'lam. I love you too. Ikhlas ke itu, wallahu a'lam. Terpulang pandai menyebut hati masing-masing. Kena sebut I love you pasal dia ni hartawan, dia ni orang banyak harta, banyak wang ringgit. Mungkin cakap-cakap itu bodeh. Tahu bodeh. Tapi Nabi mengucapkan kepada sahabatnya ikhlas, jujur, aman. Lalu Nabi pesan, la tada'anna fi duburi kulli shalah. Kamu jangan tinggalkan antaqul, akan satu doa, akan satu zikir selesai daripada salat fardu, kamu jangan tinggal bacaan doa zikir ni. Allahu Akbar. Apakah doa dan zikirnya? Imam dah baca tadi. Tak apalah imam baca-baca, kita makmum pun kena baca. Setiap individu imam baca, makmum pun kena baca. Jangan kita amin, amin. Pasal ni zikir, amalan masing-masing individu. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apa maknanya? Hari itu saya ingat maknanya, saya ini dah lupa. Lepas ni jangan lupa-lupa. 3 perkara kita minta ke Allah. Allahumma a'inni ala zikrika, wa Allah tolonglah aku, bantulah aku dalam kehidupan harianku ni sentiasa mengingatimu. Pasal apa kita minta supaya hidup kita ingat ke Allah? Sebab itu makan baca bismillah, keluar daripada rumah baca bismillah, masuk tandas kita ada doa yang tertentu yang Nabi ta'yin, hidup mengingati Allah supaya kita hidup ni sentiasa mendapat rahmat, berbahagia, selamat sejahtera dunia bahkan akhirat kelak. Kerana dalam Quran Allah sebut begini, surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurkum. Kalau kamu ingat ke aku, kata dia Allah, aku pun ingat kepada kamu. Kamu ingat ke aku, kata dia Allah, azkurkum, aku pun ingat kepada kamu. Allahu Akbar. Washkuruli wala takfurun, bersyukur kepadaku, jangan sekali-kali kamu jadi kufur. Lalu yang kedua, wasyukrika, jadikanlah aku orang yang sentiasa bersyukur kepadamu wahai Allah. Yang ketiga, wa husni ibadatik, aku memohon agar ibadah yang kulakukan adalah ibadah yang terbaik, supaya engkau memperbaiki ibadahku. Minta supaya hidup sentiasa mengingati Allah, menjadi orang yang bersyukur, ibadah kita ibadah yang terbaik. Kemudian kita perbetulkan, perbaiki ibadah hari ke hari. Macam kita solat maghrib tadi, kita rasa dah okey dah. Kalau boleh isyak ni kita perbaiki lagi.
Puasa, tiap tahun kita puasa bulan Ramadan, tapi mesti ada azam. Baca lagi, study lagi. Apa syarat sah puasa, apa yang membatalkan. Setiap tahun kita baca periksaan untuk memperbaiki, untuk improve. Betul. Nah, Nabi pernah berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal. Zakir berapa minit lagi kita masuk Isyak? 5 minit. Okey. Kita selesaikan ya. Nabi pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ni di negeri Yaman. Utus ke negeri Yaman. Pasal di negeri Yaman ni orang menyembah api, menyembah bulan, matahari, syirik. Nabi utus Mu'adz pasal dia tahu tentang hukum hakam, halal, haram, seorang yang alim faqih. Lalu Nabi pesan dekat Mu'adz ni, apa pesanan Nabi? Yang ada kaitan dengan ayat Allah tadi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah olehmu, hai Mu'adz, kepada Allah di mana jua bumi kamu berada. Pasal apa Nabi wasiat begitu? Nabi pesan begitu. Apakah Nabi tak percaya dekat sahabatnya? Bukan begitu maksudnya. Dalam kaedah usul fiqh ni, dia ada mafhum mukhalafah dan mafhum muqabalah. Bukan Nabi tak percaya, tapi Nabi nak bagi tahu, jangan ketika berada di hadapanku, berada di bumi Mekah, berada di bumi Madinah, yang dinamakan Haramain, dua tanah yang istimewa, dua tanah haram, sini je kamu kuat amal ibadah, amal soleh, jaga hak kamu seorang hamba kepada, tiba-tiba keluar daripada bumi ni, jauh daripada penglihatanku, wah, dah jadi lain tak? Walaupun hadis ni khusus kepada sahabatnya, tapi umum kepada umatnya seumpama kita. Dan takwa tadi dah dihuraikan ibarat macam pakaian. Di manapun kita berada, kita jangan tinggalkan takwa. Lalu yang kedua pesanan Nabi dekat Mu'adz tadi, wattabi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Iringi keburukan, kejahatan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Kerana sesungguhnya kebaikan yang banyak yang kamu lakukan meleburkan dosa kamu. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Hud juzuk yang ke-13 ayat 114. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang banyak yang kamu lakukan boleh mengkifaratkan, menghapuskan dosa-dosa kamu. Iringi hai Mu'adz dengan kejahatan akan kebaikan yang banyak, sebab kebaikan mengkifaratkan. Lalu yang ketiga pesanan Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah olehmu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nabi sebut umum, berakhlaklah kamu kepada manusia, bukan seagama dengan kamu. Walaupun dia bukan sebangsa, bukan seagama dengan kamu, jiran kita India, Cina, Buddha, Kristian, ya, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Kita tunjukkan sikap, kepribadian, karakter yang baik kepada mereka, sehingga mereka melihat, mengetahui, oh, tidak seperti mana yang kusangka. Ada orang Islam buat jahat, bukan agamanya memerintahkan. Sebab ada orang Islam lain yang baik, walaupun dia jahat, tapi ada yang baik. Ini mesti bukan kepribadian, tapi agama yang memerintahkan. Sebab dalil dan buktinya, ni jiranku Islam tapi baik, yang tu Islam tapi jahat perangai. Subhanallah. Dan bila kita bertakwa kepada Allah, baik budi pekerti, penyebab kita akan mendapat rahmat, kasih sayang daripada Allah besok di hari akhirat, tempatnya syurga. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi SAW ketika menghuraikan, ketika menyebut, ketika ditanya oleh seorang sahabat, Nabi pun sebut, ma aktsar ma yudkhilun nas al jannah ya Rasulullah. Apakah yang menjadi penyebab kebanyakan manusia masuk syurga? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, baik budi pekerti. Lalu sahabat ni tanya lagi, ma aktsar yudkhilun nas an-nar. Apa pula yang menjadi penyebab banyak manusia, ramai manusia yang masuk neraka? Tadi penyebab manusia masuk syurga, takwa dan akhlak yang baik. A good behavior and character.
Yang ni apa pula menjadi penyebab ramai manusia berada dalam neraka? Nabi jawab dua. Al-famu wal faraj. Mulut dan juga kemaluan. Sebab itu pepatah menyebut kerana mulut badan binasa, kerana mulut santan binasa. Kan? Sebab itu mulut ni kena hati-hati. Kalau you tak pasti, you jangan bercakap. Diam lebih baik. Kita selalu bercakap ni, bukan saya bercakap ya, dia yang cakap. Bukan saya katalah, dia yang kata. Ialah dia yang cakap, bukan you cakap lebih baik, kamu diam. Saya tak fitnah dia, tapi saya dengar dia yang sebut. Saya tak kata dia, tapi saya dengar dia. Yang you cakap, yang dia kata tu buat apa? Dia diam sudah. Tak apalah, biarlah dia kata. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia bercakap perkataan yang baik atau diam. InsyaAllah tuan-tuan, ibu-ibu yang dikasihi sekalian, kita sambung kuliah kita di masa yang akan datang. Ya, terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Yang baik kita amalkan, yang tidak baik kita istighfar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.